Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, yang dihormati oleh saya sekalian, di atas mimbar ini menjadi perkara biasa yang mana kita kena berpesan sebelum nak berkhutbah, kena berpesan di antara satu sama lain. Maka saya berpesan diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, marilah kita menjadi hamba Allah, hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa dengan mengerjakan segala perintahnya dan jauh daripada segala larangannya. Kalau kita pergi buat perkara yang disuruh oleh Allah, maka kebaikan itu tidak kembali kepada Allah. Dan sebaliknya, jika kita pergi kerjakan barang yang dilarang, perkara yang dilarang, maka keburukan itu tidak kembali kepada Allah. Bahkan kebaikan
dan keburukan itu akan balik kepada kita sebagai hamba dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara Isra' dan Mi'raj menjadi perkara yang berada di dalam setiap hati kita, yang mana kita duk sebut-sebut ya, dan baca sejarahnya, iaitu adalah penerimaan salat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka eloklah kita ulang sekali lagi pada khutbah hari ini, kita kembali kepada satu tahun yang timpa kedukaan, duka cita kepada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahun yang duka cita, tahun yang ada kesedihan bagi baginda Rasulullah. Tidak sedih, bagaimana tidak sedih? Maka satu ketika tahun itu adalah tahun yang ke-10 daripada dilantik sebagai Nabi dan Rasul, ataupun tahun itu adalah tahun sebelum nak berhijrah kepada Madinah 3 tahun. Pada tahun yang ke-10 itu dinamakan Amul Huzn, tahun yang duka cita bagi baginda. Duka cita apa? Di antaranya pertama, baginda akan kehilangan seorang bapa saudara, iaitu Abu Talib, yang sentiasa memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi kemudahan, memberi sokongan dakwah. Tetapi apabila beliau nak wafat, nak meninggal dunia, Rasulullah pun dah sedih dah. Pergi ajak untuk ucap la ilaha illallah, tetapi tidak diterima. Dia menafikan dia akan jaga agama nenek moyang dia. Dia tidak mau ucap, maka dia habis nyawa dia tidak bersyahadah la ilaha illallah. Itu sedih yang kedua bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, sedih yang ketiga datang pula apabila seorang yang dicintai, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri yang pertama, yang dialah orang yang pertama di dunia ini yang percaya kepada wahyu yang diturunkan daripada Jibril, yang bawa oleh Jibril daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apabila datang bawa balik Iqra itu daripada Gua Hira kepada rumah, cerita yang pertama, orang yang dicerita yang pertama iaitu Siti Khadijah. Adakah Siti Khadijah dia tolak? Dia tidak percaya? Tidak. Selalu dia percaya. Dan dia bagi tahu, bagi semangat kepada Nabi lagi, wahai Rasulullah, nescaya Allah tidak akan menghina kamu kerana kamu telah buat baik. Kamu buat baik, kamu ada silaturrahim, kamu ada tolong orang miskin, kamu tolong anak yatim, kamu sebut kebaikan Nabi, iaitu orang yang buat baik. Yakinlah Allah tidak akan tinggal apabila kita jumpa kesusahan. Itu pengajaran. Maka tahun yang ke-10 itu pula Siti Khadijah pula meninggal dunia. Maka sedih itu adalah sedih yang ketiga bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu apa dikerjakan oleh Rasulullah? Setelah itu apa Rasulullah buat tindakan? Dia pergi cari satu kota yang ada harapan. Dahlah kota di Mekah ini tak terima Allah, maka pergilah kot-kot orang boleh terima di sana, iaitu kota Taif. Pergilah jumpa ketua-ketua Bani Saqif,
di sana. Di antaranya nama dia Abdul Yalil, bukan Abdul Jalil. Itu nama Allah Jalil dengan jim, ini dengan ya. Abdul Yalil nama Tuhan dia. Itu adalah ketua Bani Saqif, 3 orang. Salah satunya dia kata, wahai Muhammad, tidak ada orang lain selain daripada engkaukah yang Allah akan lantik supaya buat kerja ini. Tu dia hina Rasulullah. Jadi Rasulullah tu tidak ada apa. Rasulullah tu orang yang rendah. Dia harap ada orang yang paling baik daripada Nabi lagi untuk buat kerja ini. Yang menghinakan Nabi sampai taraf begitu, tuan-tuan. Di antara pula ada satu yang kata, kalau aku percaya kamu wahai Muhammad, seolah-olah aku telah koyak kain Kaabah. Tu dia. Macam kita koyak kain Kaabah tu memang kesalahan besar. Ni mari percaya dengan kata-kata Nabi itu lebih dahsyat, lebih besar salah daripada pergi koyak kain Kaabah sampai teratu. Baiklah tuan-tuan, itu sedih yang keempat bagi Nabi SAW. Mereka tidaklah sambut Nabi, tidaklah angkat air 1 gelas, angkat buah-buah bagi Nabi makan. Tidak ada sambutan yang begitu. Tetapi mereka halau Nabi lagi dengan suruh anak-anak muda-muda ambil batu baling kepada Nabi SAW. Sedihnya yang kelima, maka apabila Rasulullah balik daripada Taif, lalulah satu lembah. Di situ ada yang kata Wadi Nakhlah, ada yang kata di Masjid Jin di Mekah lah ni ada khilaf di situ. Tetapi yang pentingnya Allah Ta'ala turun satu ayat, wa is-sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Kesimpulan cerita iaitu ada satu golongan jin datang masuk Islam. Macam-macam seolah-olah Allah Ta'ala nak sebut kepada Nabi, kalau manusia tidak terima, nah ini dia jin yang sedia masuk Islam, sedia beriman. Maka setelah itu berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj untuk ambil hati Nabi, untuk nak islah, untuk nak bagi hilang sedih Nabi SAW. Maka Isra dan Mi'raj adalah peristiwa di antaranya iaitu menceritakan bahawa itu adalah salah satu daripada perkara ghaib, perkara yang tidak masuk akal manusia, perkara yang manusia tidak terfikir atau fikir tak sampai taraf begitu. Dia nak ceritakan bahawa dalam Islam kita ni, perkara akidah dia bukan perkara yang boleh fikir dengan akal fikiran kita. Perkara akidah adalah perkara yang ghaib, yang dia tidak masuk akal, dan dia tidak ikut cara sains, witiasat. Tidak ikut witiasat. Jadi kalau witiasat tu dia kata nak percaya satu benda tu kena boleh buat kajian, boleh sentuh dengan perasaan, boleh nampak dengan mata, boleh dengar dengan telinga. Dia baru nak percaya. Kalau benda yang luar daripada itu, sains dia tak terima. Tetapi Islam tidak begitu. Islam kita ni dia lebih daripada sains. Tengoklah Isra dan Mi'raj. Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di dalam waktu malam. Isra tu adalah jalan di waktu malam.
asra bi 'abdihi lailan. Lailan tu malam. Waktu malam. Pergi mana? Daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Kalau ikut fikiran orang, memang tidak boleh percaya. Nak jalan pergi macam mana daripada Makkah ke Baitul Maqdis dalam tempoh satu malam, pergi balik pula tu. Ya Allah, orang dulu kalau nak musafir daripada Makkah ke Baitul Maqdis berbulan-bulan, bermalam-malam, tapi ini pergi sekejap balik sebelum subuh. Itu dia. Ini insya-Allah kita akan masuk sedikit tentang Baitul Maqdis yang dicintai dalam hidup kita orang yang beriman. Tempat Mi'raj, tempat Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, apabila sampai ke sana, apalagi perkara yang ghaib yang kita tidak terfikir, iaitu Allah Ta'ala mengumpulkan segala nabi-nabi datang kepada Nabi Muhammad. Ini perkara yang ghaib, yang kita tidak boleh terfikir. Macam mana? Itu dia Nabi Adam, itu dia Nabi Idris, itu dia Nabi Musa, semua mari. Semua datang ke situ. Kalau kita nak fikir cara fikiran kita, di mana bila dia pun bangkit daripada tidur mereka, Nabi Adam duk mana kubur dia, macam mana boleh datang ke situ? Nabi Nuh pula mana kubur dia, boleh macam mana datang ke situ? Tetapi ini adalah perkara yang kita kena percaya. Percaya tanpa fikir. Percaya sebulat, secara bulat kena terima itu adalah orang iman dengan Allah. Macam Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada wahai Rasulullah, kamu pergi dakwah di Mekah, kamu pergi dakwah di Taif, itu adalah orang yang biasa. Mereka tidak terima kamu, mereka itu orang biasa. Tetapi ini dia, ini orang bukan biasa, orang luar daripada biasa. Para rasul, para nabi datang kepada kamu supaya kamu menjadi imam kepada mereka. Imamul Anbiya, Nabi kita digelar Imamul Anbiya. Tuhan ambil hati. Maka naiklah kepada langit daripada situ, dan sampai di situ dengan Jibril. Kita ringkas cerita, sampailah satu tempat yang mana Jibril akan tinggal Nabi kita. Nabi kita tegur, wahai Jibril, apabila sampai ke sini, adakah kau nak tinggal saya? Nak tinggal aku dah? Jibril kata, di sini adalah Sidratul Muntaha. Kalau aku langkah satu langkah sahaja, aku akan terbakar, aku akan hancur. Tetapi engkau diizinkan Allah pergi. Di situ Nabi pergi jumpa Allah dan terimalah 50 waktu salat. 50 waktu salat. Allahu Akbar. Kalau kita difardukan, kalau Nabi tidak naik menawar dengan Allah sampai ke 5 waktu daripada 50 sampai lebih 5 waktu sehingga hari ini, kalau tidak begitu apa terjadi kita? Cuba fikir. Kalau kita ni kena diri satu hari satu malam 50 waktu, berarti 1 jam kita kena solat 2 waktu. Kita ada berapa? 24 jam. 24 jam kalau 2 waktu sejam baru dapat 48. Maka kita katalah 28 minit satu kali waktu solat, atau 27. Apa nak terjadi kepada kita? Sampai setengah jam kena solat, pergi makan sekejap balik kena solat. Kalau buat kerja di pejabat, setengah jam kena solat. Kalau pergi sekolah, budak pelajar ngaji tak sampai satu subjek, 1,5 jam kena solat. Kena solat. Tidur malam kena letak jam. Setengah jam kena bunyi loceng jam, kena bangun solat. Susah tak? Memang.
Tetapi Allah Ta'ala berhak atau tidak nak buat sedemikian kepada kita? Ya, Allah Ta'ala berhak. Dia berhak nak buat demikian, nak fardukan sedemikian atas kita. Kerana apa? Kerana kita ni, asal kita dijadikan kepada di dunia ini, apa tujuan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia dengan tujuan yang lain selain untuk beribadat kepada aku ni. Jadi kita ni kena sedar diri. Kita dijadikan kepada dunia ini untuk nak ibadat kepada Allah semata-mata. Hidup kita siang malam kena ibadat dengan Allah semata-mata. Itu dia kita. Kalau nak kata kita dijadikan di dunia ini untuk cari makan, tidak, itu bukan asasi. Kalau kita dijadikan untuk tidur, tidak, itu bukan asasi. Tapi kita dijadikan untuk ibadat. Tetapi dengan rahmat Allah kepada kita, Allah Ta'ala fardukan sampai 5 waktu itu. Akhirnya Allah Ta'ala kata 5 waktu pada perbuatan, tetapi 50 macam 50 waktu di segi pahala. Itu Tuhan bagi. Solat 5 waktu boleh macam 50 waktu. Dan masa pula Tuhan fardukan kepada kita amat cantik. Memang sesuai. Kenapa? Tuhan dia tak buat kata macam kita kata tadi. Kalau 50 waktu, 1 jam 2 waktu. Jadi lah ni lebih 5 waktu. Dalam 24 jam, katalah 4 jam lebih-lebih kena 1 waktu. Bukan? Dekat-dekat 5 jam. Kalau 5 jam 1 waktu baru boleh 20. 20 ni 24 jam. Katalah 4 jam lebih-lebih 1 waktu. Jadi kalau nak kira macam tu pun, tengah malam kita pukul 8 masuk tidur, pukul 12 kena bangun solat pula. Solat pukul 12 kena bangun pula pukul 5.30. 5.30 tu dah pergi pula sini pukul 9.30 katalah. Jadi memang kelam kabut kita, tetapi Tuhan susunkan solat bagi kita amat sesuai, iaitu bangun daripada tidur. Wahai manusia, sebelum kamu nak pergi jumpa kepada manusia yang lain, sebelum kamu nak pergi buat kerja apa-apa, sebelum kamu nak masuk sekolah, sebelum kamu nak pergi cari makan, mari sembah Allah dulu. Mari jumpa Allah dulu. Itu dia masa dia elok waktu subuh. Setelah tu pergilah bekerja. Kerja pukul 10 tak payah solat lagi. Sampai pukul 12 pun tak payah lagi sebab tak masuk waktu. Bukan hari ni masuk cepat. Tapi kalau hari biasa 12 tak lagi, tak gelincir matahari lagi. Baik, kamu rehat dulu, kamu pergi makan dulu, kamu pergilah buat apa-apa dulu. Lepas tu 12.30 gelincir matahari, mari satu kali lagi solat. Cantik. Kerja pula belah petang sampai jam 3.30, jam 4 kamu nak habis kerja, mari masuk jumpa Allah Ta'ala sekali lagi, untuk seolah-olah nak kata ni dia, ya Allah, aku kerja siang petang hari ini, aku serah kepada kamu wahai Allah, supaya kami dapat berkat ya Allah, supaya dirahmati kami ya Allah dalam kerja kami hari ini ya Allah. Tu dia maksud dia. Pergi pula duduk rehat sekejap, matahari jatuh, baru sekali lagi jumpa Allah, maghrib. Aisyah, apa dia arti? Aisyah artinya sebelum nak tidur mari lagi solat sekali lagi. Maka asal isyak itu Nabi kata, kalaulah tidak berat atas umat aku ni, aku akan suruh mereka solat isyak waktu akhir-akhir tu, dekat-dekat tengah malam tu. Kenapa Rasulullah? Sebab dia ni adalah solat sebelum nak tidur, selepas solat tidur. Oleh kerana itu Aisyah ni ada dalam hadis, Nabi tidak suka, makruh apa dia? Makruh apabila seorang tu dia tidur selepas maghrib dan bercakap-cakap atau sembang-sembang lepas isyak.
Jadi apa cerita ni? Kalau isyak nak mengaji talaah itu lain perkara, tidak apa, tidak makruh. Tetapi kalau duduk sembang, kalau duduk kedai kopi, kalau duduk sampai tengah malam lepas isyak itu makruh. Kalau tak makruh macam mana? Dia lepas solat cepat tidur. Itu isyak. Iaitu isyak ni sebelum nak tidur sekali lagi. Ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling cantik dalam solat 5 waktu. Baik, satu lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nah, hari ini saya datang ni untuk nak pergi musyarakah ataupun pergi bersama-sama buka masjid sebuah lagi di perumahan belakang ASEAN Mall kita ada buat salah satu masjid di situ. Saya dan rombongan dari Satun, ada kaum wanita, kaum muslimat juga datang pada hari ini. Kami ucap terima kasih atas kerjasama dan sambutan yang begitu hangat kepada kami rombongan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ini seminggu atau minggu lepas ada seorang orang Siam bukan Islam di Satun. Dia masuk Islam. Kita tanya dia, apa yang jadi punca yang tuan ingin nak masuk Islam? Apa dia jawab? Dia jawab kata, dulu dia kerja jabatan pengangkutan, barisan konsong. Setelah dia pencen, dia rasa dia tersendiri, wawe. Dulu masa dia kerja, orang nu datang, orang ni datang, orang nu bagi sign, orang ni panggil mesyuarat. Macam itulah jiwa orang pegawai kerajaan. Ini memang hakikat dia gitu. Apabila hari dia pencen, semua ada. Hilang habis kawan-kawan. Isteri dia meninggal. Anak dia pergi ada keluarga lain. Tinggal dia di rumah seorang. Di rumah dia semua ada. TV ada. Nak apa dalam dapur, semua makanan ada. Lengkap. Semua ada. Tetapi ni hati dia rasa tersendiri. Maka satu hari dia jalan pergi tengok di Masjid Mambang, Masjid Tengah di sana, Masjid Markazi, Masjid Pusat di Bandar Satun. Dia tengok orang solat asar. Awak solat asar, lepas dia orang bahagia. Dia boleh jumpa, dia boleh bersalam-salam, dia boleh duduk bersembang-sembang setelah solat. Dia rasa itu dia cari-cari. Dia mencari-cari begitu. Maka dia masuk, pergi tanya, apa kamu buat? Setelah kamu buat apa ni, meduk macam ni? Nampak semua muka berseri-seri. Oh, kami sudah solat. Kami solat 5 waktu satu hari. Subhanallah. Ini dia mencari, dia kata. Terus, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu dia datang solat setiap waktu. Itu dia. Ini nak bagi tahu kepada siapa-siapa yang tak ihtimam lagi nak solat jamaah dengan jamaah di masjid 5 waktu. Dengar elok-elok. Islam kita tak macam agama lain. Kita kena faham elok-elok. Kalau agama lain, agama dalam negara kita, agama Buddha katalah terang-terang, mereka yang baik siapa? Mereka orang yang baik adalah orang yang duk terpencil daripada orang. Duk seorang-seorang sendiri. Duk dalam hutan, itu orang baik. Duk dalam gua, dalam tam, baik. Duk di mana lagi? Duk seorang-seorang, tak kacau siapa-siapa, duk beribadat seorang-seorang, itu orang baik. Tahun lepas kita dengar cerita, ada seorang dia masuk dalam gua di utara Thailand. Dia masuk berapa tahun? Saya tak ingat. Dalam 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, lebih kurang gitu. Duk bertahun, berbulan, berminggu dalam gua. Tak keluar-keluar. Rambut panjang je. Adik-beradik siapa mati tak kisah. Siapa sakit di hospital tak pergi tengok. Budak baru beranak, anak cucu sendiri tak pergi tengok. Putus dengan dunia. Tetapi di segi mereka itu baik. Apabila hari dia keluar, di depan gua tu berpuluh-puluhan ribu orang, pen-ben kon pergi sambut dia. Ambil apa? Ambil berkat.
Dia orang baik, orang yang hero di segi agama dia orang. Begitulah Islam? Tidak. Islam kita sebalik. Islam kita terbalik. Siapa yang buat begitu, anggap kata nak jadi tok wali, duduk sorang-sorang dalam hutan, duduk zikir sorang-sorang dalam gua. Baikkah? Solat sorang-sorang bila ada jamaah dengan Jumaat, Jumaat dengan jamaah, bila ada buat gitu, duduk macam tu, baik ke tu? Tidak. Maka Islam kita tukar. Orang yang baik, nilai orang yang baik ialah orang yang rajin solat jamaah di masjid. Bukan buat sorang-sorang di rumah, buat berjamaah di masjid. Baru kita nak kata orang ni begini, bagus, baik. Kalau tidak, tidak. Inilah Islam. Maka kita serulah, rajin kita pergi solat 5 waktu di masjid. Ini adalah makanan roh kita. Badan manusia kita ada 2, terdiri daripada 2 perkara, iaitu jasad dan roh. Jangan kita hari ini memikir tentang makanan jasad, makanan nasi, itu makanan jasad. Minuman, nak pergi jalan, itu makanan jasad. Tetapi makanan roh, ini dia. Solat. Nak solat, mari, jangan mari lambat-lambat. Mari bagi dan jamaah. Kita nak solat khusyuk, ada cara dia. Salah satunya, mari awal. Mari solat sunat dulu, duduk tunggu imam, sambil-sambil zikir, atau sambil-sambil membaca Al-Quran. Lepas tu semayang, baru dia ada khusyuk. Kalau kita main belakang-belakang, di mana khusyuk kita nak ada? Dia akan hilang. Inilah semayang kita hendak kita pandang jadi serius, perkara yang kita kena ambil sungguh-sungguh. Salat berjamaah di masjid. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Sallim wa sallallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bit taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นที่เคารพยิ่งของผมทั้งหลายขอสรุปจากคุตบะห์ที่1มาเป็นภาษาไทยว่าพี่น้องผู้มีเกียรติครับทำไมถึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บัญญัติการละหมาดให้ท่านนบีขึ้นไปรับโดยตรงที่ฟากฟ้าทำไมอิบาดะห์อื่นๆถูกบัญญัติบนพื้นพิภพแห่งนี้การถือศีลอดถูกบัญญัติบนผืนแผ่นดินนี้การฮัจญีการซากาตหรืออื่นๆแต่การละหมาดเชิญท่านนบีขึ้นไปรับอย่างบนฟากฟ้าถ้าเราจะถามว่าทำไมมันมีอะไรพิเศษนักหนาหรือคำตอบแน่นอนการละหมาดมันคือหัวสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างการละหมาดจะเป็นตัวชี้วัดของทุกสิ่งทุกอย่างจะวัดคนดีวัดที่การละหมาดจะเชื่อถือคนนี้ว่าเป็นคนเชื่อถือได้ดูที่การละหมาดของเขาครบ5เวลาอย่างยอดเยี่ยมหรือเปล่าไม่ใช่ละหมาดอยู่ที่บ้านเราไม่นับนั่นแค่ผ่านแต่คนที่ยอดเยี่ยมต้องมาละหมาดที่มัสยิดเพราะอิสลามของเรานับคนที่ดีก็คือการทำรวมกับคณะทำแบบญะมาอะห์ไม่ใช่ทำคนเดียวอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเหมือนกับศาสนาอื่นถ้าศาสนาอื่นทำอยู่ในป่าคนเดียวนั่นคือผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์น่าเคารพนั่นเขาอิสลามไม่ใช่แบบนั้นอิสลามตัววัดคนที่ดีต้องขยันมาอยู่กับญะมาอะห์มาพบกับผู้คนนอกจากบางเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวกับเขากับอัลลอฮ์ก็คือเวลาตะฮัจญุดก็มีบ้างแต่ถ้าละหมาดฟัรดูแล้วก็ต้องละหมาดที่มัสยิดพี่น้องผู้มีเกียรติทำไมอีกพี่น้องผู้มีเกียรติครับร่างกายของเราประกอบไปด้วย2ส่วนที่เป็นร่างกาย
ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นวิญญาณไอ้ส่วนที่เป็นร่างกายถ้ามันเจ็บมันเกิดแผลก็ไปหาหมอก็จะให้ยาทาถ้าอะไรก็เอาผ่าตัดออกไปหรือว่าเปลี่ยนถ่ายอวัยวะอะไรก็ว่ากันไปให้กินยาเข้าไปนั่นคือเรื่องร่างกายแต่เรื่องจิตใจพี่น้องผู้มีเกียรติถ้าว่ามันสุดมันเจ็บมันป่วยมีหมอขนาดไหนบ้างที่จะให้ยาขนานว่าไอ้นี่คือยาคุณเจ็บหัวใจนี่คือยาคุณทุกข์ทรมานหัวใจนี่คือยาแก้ความวิตกของคุณนี่คือยาขนานที่ว่าแก้ความไม่สบายใจหรือความหมกมุ่นในหัวใจของคุณออกไปมีไหมไม่มีพี่น้องผู้เกียรตินอกจากนั้นดังนั้นแหละอัลลอฮฺตะอาลาจึงรู้ว่าจะเยียวยาร่างกายของเรานี่อย่างไรก็เลยให้เราเนี่ยมีทั้งอาหารทางด้านร่างกายคือให้กินของที่ดีให้กินของที่ฮาลาลันฏอยยิบะแล้วก็ให้อาหารทางวิญญาณวันนี้ไงการละหมาดนั่นไงการอ่านกุรอานนั่นไงการซิกรุลลอฮ์นั่นไงนี่คือยาของหัวใจเราเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้มีหลายองค์กรมีหลายคนไปแก้ปัญหาไม่ถูกจุดพอจะแก้ปัญหาเด็กติดยาพาไปเข้าค่ายไปทำอะไรที่เข้าค่ายไปร้องรำทำเพลงเด็กผู้หญิงผู้ชายปนกันจับไม้จับมือปนกันแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็นอนแล้วก็อะไรพูดถึงโทษของยาเสพติดนิดหน่อยไปผ่านหลักสูตรแจกเกียรติบัตรแค่นั้นนี่หรือไม่ใช่คุณไปได้เยียวยาที่ด้านวิญญาณของคนคนนั้นหรอเพราะฉะนั้นอิสลามจึงให้ทางออกใหม่ว่าถ้าคุณจะแก้ปัญหาคนคนหนึ่งต้องแก้ให้ถูกจุดคุณต้องให้ร่างกายเขาได้รับของที่ดีของที่ฮาลาลก่อนคุณต้องเยียวยาหัวใจของเขาให้มาสำนึกผิดให้มาเข้าหาอัลลอฮ์ก่อนนั่นแหละจึงจะสำเร็จพี่น้องผู้มีเกียรติดังนั้นการละหมาดจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนจะต้องมองเป็นเรื่องใหญ่และในวันนี้อินชาอัลลอฮ์เราเอาเรื่องนี้มาพูดก็เนื่องจากว่าที่อิสรอที่เป็นที่มิอ์ราจของท่านนบีของเราที่เป็นกิบลัตแรกของเราบัยตุลมักดิสกำลังอยู่ในเงื้อมมือของคนที่ไม่รับผิดชอบของคนยะฮูดอัลมุตตรริฟีนอัลมุอ์ตะดีนคนที่เป็นศัตรูเป็นยะฮูดแล้วก็ทำตัวเป็นศัตรูวันนี้โลกทั้งโลกก็รู้แล้วว่ายิวร้ายกาจขนาดไหนใช้อาวุธที่ว่าต่างชาติมีมติกันแล้วว่าอย่าใช้อาวุธชนิดนี้ไม่ฟังนั่นคือยิวทั้งประเทศไทยเราเองก็เริ่มรู้สึกและถึงความโหดร้ายของชาวยิวในขณะนี้ดังนั้นหน้าที่ของเราจะร่วมกันขอดุอาในละหมาดของเราจะมีดุอากุนุตนาซิละช่วยกันขอดุอาให้กับพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์ที่เป็นที่นบีของเราพาละหมาด50เวลา5เวลาลงมาที่นั่นแล้วก็มาถึงที่เราปัจจุบันนี้อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยุลลซีนาอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมัฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะห์ยาอิมินฮุมวัลอัมวาตอัลลอฮุมะลาตะดะอ์ลนาฟีมะกามินาฮาซาซัมบันอิลลากะฟัรตะวะลาฮัมมันอิลลาฟัรรจตะวะลามัยตันอิลลาระฮิมตะولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود المعتدين الذين لا يعجزونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر